بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ولي الصالحين والصابرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terutama kali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat-Nya. Ya, dengan limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Tuhan kurnia atau beri kepada kita iaitu nyawa kita. Boleh kita ni hidup atas di muka bumi ini demi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua ni akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan secara apa yang kata berjaya. Hak itu hak matlamat yang terakhir, kita semua nak berjaya pada hari kiamat nanti insya-Allah taala dengan melalui amalan-amalan yang kita kerja di atas muka bumi ini. Maka alhamdulillah Tuhan itu masih kasih saya lagi kepada kita, taruh nyawa kita lagi. Setengah tu daripada setengah 40 lebih dah. Dan saya pun duduk dalam 40 lebih dah, nak masuk 50 dah. Setengah tu aku 7 dah. Tetapi masih duduk sihat lagi. Tuhan wi nyawa lagi. Tuhan wi kesihatan lagi. Bunyi kata tak berapa hari nak hungar ni dah. Masya-Allah sungguh. Ya taufik kita ni usaha buat cara mana nak ada program untuk nak menjaga kesihatan kita. Tak lain tak bukan tujuan kita nak menguatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kata kalaulah kita letak niat situ, masalah kita hungar, program yang kita nak buat ni semua dapat pahala berlaku. Tiap-tiap benda yang harus apabila kita niat, kita letak niat betul dengan cara dia kerana Allah, benda hak harus ni kita dapat pahala juga. Supaya kita doa semua dah. Makan minum benda hak harus. Benda hak harus ni ya tak ada dosa, tak ada pahala asalnya. Tetapi kalau kita letak niat molek, aku makan, aku minum untuk nak jaga, nak kekuatan tubuh badanku supaya pada malam ni aku boleh dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat baca Quran, dapat qiyamul lail, maka makan dan minum itu kita dapat pahala. Perbuatan saat ni tu iaitu makan dan minum tu kita dapat pahala daripadanya. Hak tu panggil semua kat tahu belaka dah. Maka pada malam yang mulia ini, di dalam majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis yang diikungi oleh para malaikat, majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala bangga dengan majlis ini di hadapan malaikat. InsyaAllah pada malam ini
saya pun nak berkongsi dengan ustaz-ustaz kita pada malam ni, nak beri beberapa maklumat yang agak kata memberi faedah kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua dan pendengar-pendengar semua insya-Allah taala. Sebagai permulaan, yang mana pada minggu yang telah lepas atau beberapa minggu yang telah lepas, saudara kita di 3 wilayah ni panggil dapat terima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masalah banjir, masalah aibah. Itu merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkataan kata, kalaulah benar tu berlaku, benar tak molek, benar yang hati kita tak seh, benar yang akan menjadi mudarat kepada kita, kepada anak bini kita, berlaku atas orang yang beriman, itu adalah ujian, imtihan, betul sab. Tetapi apabila benda tu berlaku atas orang yang berdosa, orang yang membuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dikatakan bala. Panggil satu perkataan yang saya jumpa dalam kitab tafsir. Walau bagaimana, dengan cara umumnya, masalah bala ni yang boleh dikatakan sunnatullah. Benda hak Tuhan jadi, benda hak lama dah. Bukan sekadar kata zaman kita saja yang ditiba bala yang mana kita telah tahu pada beberapa minggu yang telah lepas. Belum pada kita lagi, orang panggil pada zaman dahulu, beberapa korong, beribu-ribu korong, beribu-ribu tahun, macam-macam bala yang Tuhan itu, yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada hamba-hambanya. Sama ada hamba-hambanya itu beriman ataupun mereka itu tak beriman, derhaka kepadanya. Bala itu sentiasa ada semenjak tu sampai kala ni, sampai ke hari kiamat. Tu dia. Nah, yang kata bala tu sentiasa bersama kita. Ada satu hadis Nabi kata, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, darajah hadis ni panggil boleh dikatakan hasanun sahih. Nabi bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Maksudnya ma yazalu ni sini, benar tu sentiasa duk semua-semua dengan dia. Tuhan ayat sini kata bala petaka tu sentiasa duk sekali dengan orang yang beriman, mukmin ataupun mukminah. Mukmin sini orang yang beriman daripada kalangan lelaki, mukminah orang yang beriman daripada kalangan perempuan. Sama ada lelaki dan perempuan, semua tu kena kecap belaka masalah bala. Emo dengan bentuk bah, banjir, untuk kapai, ataupun dengan bentuk ribut, panggil rumah-rumah tu panggil dibakar oleh api, ataupun dengan panggil ubat tihid, semua tu dikatakan bala. Nah, orang mukmin ataupun mukminah semua kena kecap belaka. Nah, cuma bala hak yang mereka akan kecap ataupun yang kita akan kecap, akan cuba tu akan terang berat atau tak berat tu ya. Tetapi hak panggil beberapa minggu yang telah lepas tu, masalah aib bah tu, kalau kita tengok nak kata tak kuat pun, tak berani kata, kuat juga. Kuat. Kita tak berserah dengan sebab kita ni tak ada kena. Kalaulah benar tu mai kena atas kita, boleh kita wasa berserah. Kita wasa berserah. Maka di sinilah apa panggil saya nak rakyat kata, masalah perasaan kita ni, apabila kita berserah, kata benar tu berlaku atas demo, atas ikhwah-ikhwah kita ataupun saudara-saudara kita, saudari-saudari kita di sana, kita wasa sakit, wasa sedih, mengalir air mata juga. Itu tanda kata kita, iman kita tu masih hidup, iman kita tu kuat. Tapi kalau kita tak berserah bergapo, belalah demo nak kena. Rumah demo teh dia ikut demo lah.
Tak ada berserah sini maksudnya perasaan pun tidak ada perasaan. Nak tolong tu sama tolong dah tak tolong. Orang panggil kerja sama dari segi pertolongan, sama ada dari segi bericak, sedekah ataupun pergi ke sana ke tolong buat kau tu tolong buat kau ni, semua tu dikatakan kuam cuila dah pertolongan. Tak ada walaupun sedikit pun, sehingga perasaan pun tak ada sedikit pun. Maka situ iman kita tu ada masalah. Iman kita tu bergonyah dah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di satu hadis lagi, dia kata mathalul mu'minin fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Tuhan buat banding apa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata seumpama mereka yang beriman itu dari segi apa? Dari segi kasih sayang di antara mereka, dari segi cinta mencintai di antara mereka, dari segi perasaan di antara mereka, serupa dengan tubuh badan kita. Serupa dengan satu tubuh badan. Bermakna kata mana? Nabi kata sini pula, idzashtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila anggota dalam tubuh badan kita itu sakit, maka anggota lain yang ada di dalam tubuh badan kita itu akan sakit juga. Kita sakit kepala sakit, tapi mata nak pergi tak boleh sebab sakit kepala. Nah, mata nak baca surat tak boleh bagi orang mengaji sebab sakit kepala. Kaki nak berjalan tak boleh sebab sakit kepala. Nah, atau anggota mana yang sakit, yang ada masalah dalam tubuh badan kita, maka anggota lain pun serupa juga. Balah itulah hal mereka yang beriman. Di antara mereka, di antara saya dengan fak kita, di antara fak kita dengan fak demo, hak yang kena bala tu, hak yang kena banjir tu, demo sedih, kita kena sedih. Demo susah, kita pun kena susah. Hati kita susah juga, nak duduk tak boleh. Itulah nak kata iman kita. Sebab tu Nabi kata sini mathalul mu'minin, orang yang beriman. Balah itulah orang yang beriman. Kalaulah kita tidak ada perasaan balas tu hak saya sebut saat ni, maka iman kita tu ada masalah, ada panha lah. Kena pergi fubak lah. Dengan sebab itulah panggil boleh jadi walaupun benda tu tak berlaku atas kita, tapi kita nak berserah atas benda tu seolah tak berlaku atas kita. Barulah mari perasaan balas ni. Perasaan kata demo sakit kita sakit, demo susah kita susah. Nah, sebab cara nak kita ada perasaan balas tu dia ada satu cara lagi. Apabila kita duduk dalam tempat hak berlaku tu, dia ni main royak, dia tu main royak. Oh, kita dengar suara-suara main royak tu, Allah dahsyat. Daripada setengah tu panggil ketika air mari pukul 10. Pukul 10 malam. Rumah dia tu, dia duduk di Kamle lah. Kalau rumah duduk tepi kaki bukit, tempat tinggi, selamat. Tetapi, hal ni kita kecek sebab saya duduk kampung, saya boleh tahu. Bahawa saya klik rumah tu, saya tanya seorang-seorang sepupu saya hak kena tu, dia royak sosok. Rumah dia ni dia belah lek benar. Ya jalan rumah saya bet tu. Jalan kampung Bukit Berah tu, di Ngubur tu, baru botok hak berlaku hak tu Bukit Moktai Butuh tu. Maka salah satu kampung hak kena iaitu kampung saya. Pelain Bukit Berah, kampung jiran dekat-dekat ya. Dia kata rumah lek kita ni dia belah lek ya gini, dia jalan belah ni kaki bukit. Rumah saya alhamdulillah dia belah lek kaki bukit, alhamdulillah. Tetapi rumah dia ni dia belah lek tanah benar. Tanah benar ni orang panggil ambil di kampung Pelain sampai kampung Bukit Berah sampai ke kampung Parit. Orang panggil tanah benar. Maka setelah mana air banjir mari, dia duduk dalam rumah. Dia kata muja rumah dia 2 lapis. Naik duduk atas. Orang panggil air siapa bermula. Kita perhati hak dalam gambar dah. Setengah tu duduk atas fabung. Nak pergi tak boleh dah. Sama tara kupai nak mari tu duduk atas fabung. Pas kalau air naik lagi, nak pergi mana dia tu? Tu nak kata Tuhan jaga lagi dia tu. Boleh dia tu beriman, dia tu takwa kepada Allah, Tuhan jaga lagi dia.
Dah, jadi air mai sikit fabon, tak lipah lah. Kalau lipah pergi siapa ke dia? Pas saya tanya sepupu saya kata abang, kalaulah rumah abang tu bukan 2 lapis, abang nak lari ke mana? Tak lari, hanyut di air. Nak pergi kat jalan atas ni penuh laka dah ya tu. Hak duk belah dek kaki bukit, dia nak pergi kat rumah orang tua dia belah dek naik hak tempat tinggi tu, dia nak pergi jalan tu, nak pergi tak leh dah. Air sekat ni dah. Terpaksa kena pergi belah dek belakang rumah naik bukit, pergi kat bukit dalam masa waktu pukul 10 malam. Selipar-selipar tak ada habis dah. Pakai pita hak mau pergi potong nyuluh tu. Hak tak dahi tu. Jalan di belah dek belakang rumah tu saya biasalah kawasan tu ke masa dulu masa budak-budak duk berderak. Jalan sama telah nak sapa rumah dia tu. Ai lakah tanah apa ni? Lakah bukit. Hang getah duri tak duri macam-macam. Kerawak tak kerawak. Muka pita ni mungkin nak cerah. Bos sapa di rumah orang tua dia tu kaki berdarah habis. Hak setengah tu kata abang, dia panggil abang saya sebab saya ni anak sulung. Kak ni ketika air mari tu kena dia ambil gapo turun daripada rumah air taran ni dah. Dia kata ibu gapo mai pergi di kaki. Dia rasa kata ulah. Nak kata binatang putih di air bawah juga. Mai gatam kaki bukan nak mai ketek mai nak tambak apa, bukan mai nak baluk apa dak. Cuma dia kena hanya di air juga. Dia kata ulah juga ya tu. Jawab tapi tu saya pun kena juga. Saya nak pergi dah tapi tak ada nak pergi di air juga. Allah kita dengar. Lepas setengah dua ayat kata air bawah ni dia kata abang nampak air biasa gitu lah. Tak ada derah. Tapi di bawah ni dia derah. Bagi orang kaki tu orang tua-tua agak tak di air. Nah, setengah tu kata dia tubik daripada rumah. Dia nak pergi di jalan batas besar ni, dia batas tinggi. Batas yang tahap besar ni dia tinggi kan. Nak sampai situ tu dia berjalan air dekat ni. Anak dia, tok lelaki dia mek tak tahu. Umur dalam 5 tahun apa 3 tahun, 5 tahun itu, bayar tak hafal 3 tahun itu ya. Mek tak kepala. Tak tahu. Dia ni tu pergi abang dia. Pas dia berjalan dia tengok TAP. Itulah jalan hak kapun dia nak pergi kepada jalan hak besar. Kalau tak tengok situ boleh dijuluh turun oleh parit lah. Dia turun oleh parit dah nak raya dah, tak ada air. Itu nak raya atau baru kita dengar ada yang mau cerita tu. Nah, hak sengah tu muka dia saya kepada baris dia dalam rumah tu. Air masuk dalam rumah dia jang katuk itu. Muka ada baris. Mutu hak duk motong. Dah kain baju ke apa macam-macam lah. Kakak mah hidup sipai taruh sikit banyak. Katuk itu. Tetapi boleh katuk itu air kon hai tak tempat terpaksa kena buka pintu. Buka pintu tu pergi habis dengan kain baju, dengan mutu, dengan semua pergi habis. Nah, semua kita duk tengok oleh berita tu, siapa ke rumah pergi stay rumah dah tu. Baru kita dengar balas ni, situlah kita mari serah. Kata ketika mereka kena duk tiba benda tu, kena duk terima bala tu, di saat kita ni duk sini alhamdulillah selamat molek, maka bos saya cerita balas ni, marilah perasaan kita ni wasa kata mereka susah, kita pun susah. Nah, masa sekarang ni kita berdoalah supaya Allah SWT tu mengganti benda-benda hak demo tu apa panggil sunsi apa tu ganti benda yang lebih molek, yang lebih baik daripada benda tu lagi insya-Allah taala. Sebab apabila kita kecek bab bala ni, hadis saat ni saya baca saat ni, Nabi kata bala tu sentiasa duduk sekali dengan fak kita. Trek ni baru ni kita kena diuji dengan bala aibah untuk kapal. Urat depan dengan gapo tu wallahu alam. Nah, wallahu alam. Bukan kata kena sekali ni rot depan tak kena. Ada, kena akan ada pula. Sebab Nabi kata belah tu. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Bala tu duduk sekali dengan seorang mukmin dan seorang mukminah. Dan bala tu mai berlaku atas apa? Atas diri dia sendiri dan juga anak-anak dia dan harta dia. Nah, hak berlaku yang telah pahwan ni, hak kena teruk sekali dah. Dia pun kena juga. Anak dia pun kena, harta dia pun habis. Tu hak teruk sekali. Ada hak setengah kena tahaya ni, anak selamat, harta selamat.
Ada setengah tu dia selamat, tapi anak dia umur 3 tahun, 8 tahun dia air mati pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nak kata bala hak tu hejede apabila datang kita kena terima, kita kena sabar. Sebab di sini hadis ni dia nak cerita balahana Nabi kata tujuannya hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sehingga kita ni apabila kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, dosa-dosa kita dihapus habis dengan melalui bala tadi. Ayat kata bala ni salah satu cara untuk nak dosa-dosa kita dihapus. Bukan kata bala mari Tuhan wi hantar bala tu ikut sedak. Ada tujuan juga. Ada qadi dia juga, iaitu masalah apa? Masalah dosa-dosa kita tu. Pas kita ni nak hari dosa tu ada semua. Siapa ke hari kiamat tak habis-habis dosa kita ni, maka tak ada pelik gapo, bala tu kena mari semua. Tiap-tiap kali bala mari, maka dosa kita tu alhamdulillah bersih, cuci, hancur, dihapus. Tu tujuan dia. Lepas tu selaginya satu ayat yang Tuhan kata dalam surah Al-Imran, Tuhan kata am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kecek ngalorak kapung kak. Nah, mudah suka kata nak masuk syurga dengan mudah ke? Kecek mudah-mudah. Kita nak masuk syurga Tuhan ni dengan mudah-mudah ke? Tak. Bagaimana bab jihad ni kita tahu kok mana lagi? Setengah tu jihad sama ada jihad fi sabilillah sepuh ada berlaku di Palestin ataupun jihad di segi lain. Dari segi ibadat, dari segi kita nak jaga diri kita daripada benda-benda maksiat, kita tak boleh buat situ lagi. Balas manakah mu nak masuk syurga? Ni ayat ni dia nak situ. Ataupun dari segi sabar. Dari segi sifat sabar. Hak berlaku pada minggu yang beberapa minggu-minggu yang telah baru ni tu. Dah hak masalah aibah tu, hak setengah tu sabar. Tapi ramai lagi hak tak sabar. Balah manakah mu nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Ya atau syurga ni hak paling tinggi sekali dah. Apabila benda hak paling tinggi, kita nak boleh dapat benda hak tinggi tu, kita kena susah payah. Di antara tanda kata kita ni susah payah, iaitu kita bersabar atas bala-bala yang Tuhan cuba ataupun uji atas kita. Nak boleh masuk syurga tu bukan mudah. Kena mujahadah, kena rajin buat amal ibadat, kena usaha bawa diri kita ni jauh daripada benda-benda hak Tuhan larang. Benda tu payah berlaku tu. Benda tu payah berlaku. Ayat atau syurga hak kita nak pergi tu boleh kita nak pergi, tapi syaratnya kita kena susah payah dulu. Supaya juga anak-anak kita nak jadi bomo. Ramai anak cucu kita ngaji cuk siapa jadi pet, jadi bomo, jadi gapo wisawak. Nak siapa jadi wisawakon ataupun jadi bomo tu, masa dia mengaji teratanya dia, adakah dia supaya budak ramai-ramai klik rumah ambil beg tak atas katil pergi main bola pergi berderak, walaupun sehari pun tak, dalam masa tu ngaji tak biasa baca, tak biasa tuk tuan gapo dak sikibuk. Orang budak balah ni nak jadi ngaji bomo tak boleh. Orang budak boleh ngaji bomo, cuk jadi bomo, masa dia ngaji tu ngapa baca. Apa kalau sebut kata baca ni susah. Susah. Dan muka dia nak benar tinggi tu. Dari segi pengajian ni, masalah bomo ni, petsa ni, panggil paling tinggi sekali dah. Bukan semua boleh ngaji belaka. Itu nak kata apabila benar tu kau tinggi, mujahadah kita, usaha kita, kau tinggi, kau payah. Orang panggil permulaan saya ni dengan bala. Bak bala. Benar hak berlaku atas diri kita, atas anak cucu kita, atas harta kita tu, benda hak tak molek lah, benda hak bahaya, itu kan dikatakan bala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Lepas tu kadang-kala benda hak bahaya, hak ni hak tajuk saya kecek pada malam ni, bahkan tajuk ni juga saya akan baca dalam khutbah saya juga pada hari Jumaat esok lusa ni, insya-Allah taala. Benda ni duk kaling kita hari je 24 je, cuma kita tak khabar. Kadang-kadang kita dak kata bala.
benda hak berlaku, benda hak bahaya, hak tak molek, hak berlaku atas kita, atas anak kita, isteri kita, keluarga kita, harta kekayaan kita. Kadang-kadang kita suka kata bala, tak. Kadang-kadang benda tu mari pada benda ni. Bukan bala, tetapi daripada benda hak saya nak kecek pada malam ni, iaitu masalah al-ain. Al-ain, mata. Ya al-ain as-sihr. Adik-beradik belaka tu. Kalau sihir ni dia mau main khianat kita. Orang hak khianat tu pergi cari tok bomoh hatu ke. Nah, ambil rambut kita, ambil baju pakaian kita, pergi ikut tok bomoh hatu buat dengan sebab dia deki, sebab dia tu wasa seteru dengan dia tu, tak setuju dengan dia tu, suruh tok bomoh tu buat, maka dia ni sakit demam sampai ke mati dah. Tu panggil sihir. Adapun al-ain ni tak ada melalui siapa ni, dengan mata. Mata seseorang hamba apabila dia tilik kepada dia tu dengan mata dia, dengan sebab dia tengok benda tu molek, benda tu comel, tetapi dia tak buat mengikut Nabi ajar yang saya nak ayat setagi, maka orang yang tengok, hak kena tengok tu akan jadi gitu gini. Emo sakit, emo demam, emo sampai ke mati tu. Sebabnya daripada mata, al-ain. Benda ni saya tak tahu, ustaz-ustaz kita biasa main kecek lagi dalam majlis pengajian seperti ini. Benda ni benar besar. Benar besar. Apa panggil Nabi pernah kata di dalam satu hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar wa Tahawi, Nabi kata, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil anfus ay al-ain." Banyak mereka yang mati daripada kalangan umatku, Nabi kata, dengan sebab al-ain, dengan sebab mata. Saya tengok kepada Po'o, saya puji Po'onya gini. Esok hari Po'o tu sakit teruk. Benda tu berlaku. Benda tu ada sungguh. Orang panggil kata, kadang-kadang orang kita biasa dengar tak, sakit demam, siapa kata kuruh, daripada dia tu orang gemuk, kuruh kekek, gi fubat, gi rumah hospital, gi cek, gi gapo bomo tu tak ada penyakit gapo. Biasa dengar tak? Kita biasa dengar. Ada hak saya kenal siapa aku mati. Gi rumah sakit tu ada berapa kali? Puluh-puluh kali. Bomo wi hubat tu, hubat go ni. Bomo nak wini cai tak ada kata penyakit gapo. Kapan-kapan mati dengan panggil bila sebab. Mati dengan tanpa sebab. Tak lain tak bukan, benar tu dengan sebab al-ain, ataupun dia kena sihir. Dia kena sihir ataupun dengan sebab dengan al-ain, iaitu mata. Boleh ada satu ketika saya dia tengok kepada dia, oh demo ni naik puluh tapi supaya umur 30. Boleh dengan sebab tu. Sebab ni benda ni berlaku pada zaman Nabi lagi. Pada zaman Nabi yang saya nak sebut tadi. Ada setengah tu orang panggil kata hak negeri Arab lah berlaku. Dengan sebab dia kena ain, mata daripada sain dia ke siapa ke ikutlah. Dia tidur, bangun pagi esok jadi amal pak. Jadi amal pak. Pergi fubat rumah sakit tahu mana tak hilang, tak sembuh. Tiba-tiba ada syekh, tok guru ataupun orang alim mari siuk ruqyah. Baca ruqyah, baca doa, baca gapo, baca ayat Quran, sembuh. Tu masalah al-ain. Mana kata kalulah kita ada satu penyakit dalam tubuh kita, di fubat dah tak jadi, tak hilang, kita kena mikir sini dah. Emo kena sihir, wa emo kena ain. Al-ain ni maksudnya nazarun bi istihsanin masyubin bi hasadin. Ini satu takrif, satu makna ada ulama duk kata. Orang panggil pandangnya yang tengok kepada satu benda dia kena. Benda ni molek, yang pernah tak bisa tengok. Sama ada dengan dia tu dengan hasad deki, kalau lebih baik dia tengok dengan serta dia hasad deki. Ataupun tak hasad deki pun. Dia tengok kepada benda tu dia kena, dia puji, oh benda ni molek weh, keretamu baru weh, oh rumahmu molek weh. Maka benda yang ditilik, benda yang ditengok tu, yang dipandai tu akan jadi hancur, akan jadi mudarat selepas pada tu.
Ada satu hadis. Dan Nabi kata al-ainu haqqun. Hadis ni yang dikeluar oleh al-Imam Muslim. Al-ainu haqqun, Nabi kata. Masalah al-ain, duang ta. Seseorang itu haqqun adalah benar-benar, benar ada sungguh. Nabi kata. Dia ni sakit demam, dia ni jadi amapat, dia ni esok mati dengan kejut. Kadang-kala daripada duang ta, al-ain. Nabi kata benda tu ada sungguh. Ni Nabi cerita ni dalam hadis sahih. Pas Nabi kata pula, nak ayat masalah ain ni bahaya sampai ke mana? Nabi kata, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqatuhul ainu. Jikalau di sana tu ada satu benda yang lebih daripada benda hak Tuhan takdir. Ada al-ain ni salah satu hak Tuhan takdir juga. Tetapi kalau di sana tu ada benda lagi yang lebih daripada hak Tuhan takdir, qada dan qadar tu adalah al-ain, Nabi kata. Tetapi benda tu tak ada. Al-ain itu salah satu hak Tuhan takdir. Itu nak kata masalah al-ain ni bahaya sekali. Saat ni Nabi kata dah, kebanyakan umatku mati ni, kebanyakan, paling banyak sekali hak yang mati dengan sebab al-ain. Lebih banyak daripada mati dengan biasanya, mati dengan sakit ataupun kena bunuh ke. Banyak hak mati daripada kalangan umatku iaitu mati dengan sebab mata. Duang ta. Dia ni tengok mak, oh masya-Allah itu tubuh molek. Dak isak ataupun dah seminit dua minit ubah tung. Nah, sebab ada hadis. Satu hadis, orang panggil hadis ni panjang, ceritanya balas ni. Hadis ni diriwayat oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ni ada ayah dia. Ayah dia namanya Sahlun ibnu Hunayf. Satu ketika ni Sahlun ibnu Hunayf, iaitu ayah dia tu. Orang yang cerita hadis ni anak dia. Dia duk cerita hak ayah dia. Satu ketika tu ayah dia duk mani. Ayah dia nama Sahlun ibnu Hunayf. Sahlun ibnu Hunayf ni orang rupa jangak. Rupa apa? Rupa jangak tak ada riwayat lah tapi kulit molek. Orang jantan, orang lelaki kulit molek. Putih sepung lebih pada molek ada retina lagi. Salah satu sahabat Nabi putih panggil kulit laik lebih pada retina. Sahl ibnu Hunayf. Tiba-tiba ketika dia duduk mani di telaga di kawasan Madinah tu, maka sahabat Nabi seorang lagi hak nama Amir ibnu Rabi'ah. Lalu celah tu, lalu ke depan dia tertengok kepada Sahl bin Hunayf tengah duk mani. Lepas tu dia kena. Dia rasa cocok dengan rupa parah dia, dengan kulit serupa kita dah. Bukan pasal tengok dengan arung, dengan syahwat dak ni, cuma bertengok orang jangak ni dah. Puasa nak tengok kita ni. Maka salah satunya Sahl bin Hunayf, tubuh dia, kulit dia comel. Maka Amir ibn Rabi'ah dia lalu ketika dia duk mani, ketika Sahl ibn Hunayf tengah duk mani di telaga, dia tertengok. Dia dapati Allah, ya tu kulit mencomel sungguh. Aku tak pernah tengoklah orang jantan warna putih, kulit laik supaya ni. Belum pada ni aku tak biasa tengok lagi. Amir kata. Tiba-tiba orang duk cerita hadis duk ayat ni. Sahabat Nabi lain pun duk tengok juga. Didapati Sahl bin Hunayf ubah selalu dah. Selak, tak khabar apa. Maka demo tu, mereka tu pikir ambil Sahl bin Hunayf bawa pergi jumpa dengan Nabi. Pas Nabi tanya lah, apa hal ni? Gapo terjadi ni? Maka dia mau ceritalah gini ni. Dia hak muda sonsai ginilah kata orang buat dia jadi balas ni. Maka semua pakat kata Amir ibn Rabi'ah. Oh, supaya katakan tu. Jadi supaya Amir jadi satu buat benar kesilapan besar. Ada sekadar tengok ya, tak ada kata kita gigi godek ataupun deki gapo, sekadar tengok. Wasa kejut, wasa heran, wasa apa? Wasa suka atas benda yang dia tengok tu. Ya atau tubuh ni apa kulit putih. Tak biasa tengok lagi ni. Ubah tu. Pak Nabi kata siapa? Mereka tu kata sahabat kata iaitu Amir ibn Rabi'ah. Maka situlah Amir Nabi pun ya tamnik lah. Tamnik apa ni Amir ibn Rabi'ah. Maksudnya masalah balas tu Nabi lari jugalah. Pas Nabi ajar sini boleh hadir Amir ibn Rabi'ah ketika dia tengok dia kata balah tu dia tak bisa dengar lagi benda ni. Maka sinilah Nabi kata
idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah. Nabi ajar sini, apabila seorang daripada fakmum dia tengok kepada saudara dia setuju apa panggil atas apa benda dia tengok saudara dia ni comel, jangok ataupun ada kereta molek, kereta gomha, rumah molek, maka Nabi suruh doa kepada dia dengan doa betul pasal barakah, iaitu kita nak kata barakallahu fik. Tu cara dia nak jaga. Nah, apabila kita tengok Allah, pak cik ni umur 70 tapi duk sepuluh bairung lagi, kena kata barakallahu fik. Jangan puji saja. Setengah kata, ulama kata, kena kata masya-Allah. Masya-Allah. Nak kali kita puji demo, sama ada kita tengok benda ada apa rupa dia, rupa parah dia comel, kita puji ni comel, ada masalah. Satu perbuatan yang baik lah. Buat jadi hubungnya kita di antara dia tu kau kasih suruh lagi. Cuma apabila kita puji, kita kena kata barakallahu fik ataupun masya-Allah. Kena ada dua kalimah ni. Barulah dia tu, saudara kita yang kita puji dia tu selamat daripada al-ain, iaitu mata kita. Ini hak Nabi ajar. Lepas tu Nabi wayak sini pula, Nabi nak ukarlah, nak fubak lah. Sebab Sahl ibn Hunayf ni selak tak khabar apa. Cara pula Nabi ajar sini, Nabi ambil air, lepas tu suruh Amir Ibn Rabi'ah sini, hak mata dia tengok kepada Sahl, siapa Sahl ibn Hunayf tu, selak tu, suruh Amir ni ambil air semaya. Nah, ambil air semaya, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kaki dan basuh benda halik dalai semua tu. Kemudian dia ambil air tu gijiru atas kepala Sahl ibn Hunayf. Maka selepas tu Sahl ibn Hunayf segar mula, bangun semula. Tu cara nak fubak. Bagi orang yang kena dah. Bagi orang yang kena ain ataupun kena sihir, caranya salah satunya kita kena gimek orang yang buat dia tu. Orang yang dia tengok, tilik, kelih kepada dia tu, ataupun dia ni orang yang buat sihir, ambil dia, dia ambil air semaya, lepas tu kita ambil air dia, bekas air semaya dia tu, gijiru atas orang yang sakit sana. Ataupun suterik-suteriknya, air yang dia minum tu. Misalnya tu, dia ni dia buat sihir kita. Pas kalau kita nak minta mudah-mudah ni tak boleh. Nak minta baik mana-mana itu tak boleh juga. Kita ajak dia mari rumah kita, dia minum air akik. Oh sedialah tetamu dia mari rumah ni kena akik air. Dia minum air, boleh botol besar tu, dia nak minum je apa? Minum. Hak lebih pada dia tu kita ambil wigi minum kepada orang yang sakit, hak kena sihir tu. Demikian juga kalau Fu'ah tengok saya, Fu'ah puji saya, lepas tu Fu'ah tak ada kata masya-Allah, tak ada kata barakallah, maka saya sakit teruk. Saya kena ambil emo air semaya hak Fu'ah, mari jiruh tak kepala saya. Baru saya sembuh. Ataupun air minum hak Fu'ah, setengah kata bekas kesel-kesel dia apa boleh. Nah, misalnya kata dia pergi gapo, pak dia pergi kereta kau, kita gimek bekas dia tu, mai cuma atas orang kena ain ataupun kena sihir sana. Tu cara dia nak fubak. Adapun cara kita nak pongkan. Hak sana nak fubak. Apabila dia kena ain dah, kita fubak sana ni, cara hak Nabi ajar sana ni. Hak ni kita nak pongkan, nak buat benteng, nak buat kampung untuk nak wiya tu, kita selamat daripada ain. Salah satunya hak saya buat kulasah, buat kesimpulan sini, ayat kursi tu jangan tinggal. Nah, tiap-tiap lepas maya kita baca sebelaka. Nah, wirid kita lepas maya tu, ayat kursi tu kita baca semua dah, alhamdulillah. Dalam masa 5 kali sehari. Alhamdulillah. Lepas tu surah Al-Falaq. Nah, lepas maya pun kita baca semua. Nah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, iaitu surah surah An-Nas. 3 surah ni. Nah, ataupun 4 surah ni kita kena mulazamah, kena beramal tiap-tiap hari, pagi dan petang. Untuk nak jadi keropongkan wifat kita tu selamat daripada al-ain ataupun benda hak sahihan. Lepas tu yang kedua, ketika kita nak keluar daripada rumah, jangan lupa doa. Gapo doa keluar daripada rumah? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Semua dia kita keluar daripada pintu rumah, doa ni jangan lupa. Dah banyaklah zikir-zikir hak kita baca pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hak kita baca pagi dan petang.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hal ni kita dah baca sama-sama dah. Insya-Allah kita akan selamat daripada ain ataupun benda-benda hak mari nak sihir kita. Lepas tu hak yang ketiga supaya hak saya ayat ni, hak Nabi ajar ni, apabila kita tengok benda hak comel, kita nak puji, tapi kita nak kata barakallahu fik ataupun masya-Allah. Nah, biasa berlaku atas saya. Ustaz kita tu yang mai ziarah saya di Riyadh tu, betul saya beli kereta tangan dua Honda Accord. Tangan dua ya, cuma sepat je molek lagi. Baru beli sok-sok neron sehari dua hari tu. Cuma dia nak kali mari tu nak kereta buruk semua. Hari ni boleh nak kereta baru. Oh, Z, dia panggil Z. Oh, Z kereta sedap kereta Z tu. Sebab kereta baru dah. Dia puji tu, tapi dia tak kata masya-Allah, tak ada kata barakallahu fik. Esok hari selalu dah berlaku aksiden. Musim kereta saya 10 goyah dah, 2-3 kali musim. Atas highway, saya tu hari ni minta Allah Tuhan jaga aku sebab aku ada anak kecil lagi ni, minta Tuhan panjang umur aku lagi. Sebab jalan highway. Jalan highway ni ana ayat dah kereta gerah, cuma pada malam tu panggil awal Ramadan, ya kereta lekat sikit. Kereta tak regah. Jadi musim kita lagi tepuh kereta remo. Kereta saya tu hancur depan. Kisnya ustaz kita tu puji, saudara kita tu puji kereta saya, tak ada kata masya-Allah. Dan saya sepuh-sepuh juga. Sebelum saya nak tahu hani ni, tak tahu. Dan ni saya tahu dah. Belum pada saya nak tahu hani ni, saya biasa puji saudara kita tu dia beli nacho komputer hak dia pelik sikit. Pas saya masuk bilik dia tu, oh nacho hak ustaz ni pelik ni. Comel, pas tak ada kata masya-Allah. Esok hari subuh, lepas subuh dia tu mari Tirmizi nacho hak ustaz ni punah dah. Nak ayat masalah al-ain ni benda ni ada sungguh. Pada zaman Nabi lagi ada. Lepas tu hak selaginya yang keempat supaya kita nak jaga ni jadi keropongkan, jadi benteng kampanye untuk kita ni selamat daripada al-ain dan sihir. Masalah gambar-gambar kita dan gambar-gambar anak-anak cucu kita pergi post dalam Facebook. Kalaulah tak camping, tak usah post. Tapi kalau camping sungguh, suppose saya oleh Facebook saya ada gambar saya. Untuk nak dia mau tahu profil saya ni siapa, dah Al-Marbawi ni siapa, kena buat gambar saya. Camping. Tapi setengah orang daripada kita ni, ustaz-ustaz kita tengok Facebook dia tak ada gambar dia. Bimbang takut orang mai tengok gambar kita. Hak sana ni masalah ain, mata tu. Duanta orang mai tengok di gambar kita tu duk puji, oh jangok demo. Duk supaya wairun lagi. Pas tak kata tak boleh pula masya-Allah. Maka kalau gambar kita ada di Facebook, tak ada masalah dah. Bukan kata tak boleh post sangat dak. Cuma we jaga buku ni. Apabila dia mau puji gambar hak kita post sama ada gambar kita, gambar anak bini kita ataupun anak-anak kita, dah isteri tu tak sah lah. Dah anak kita hari ni berjaya boleh cuk peniyar ke apa, rasa nak post gambar anak kita okey. Maka apabila orang komen tu, oh masya-Allah, apa ni? Kena ada kalimah masya-Allah. Kalau orang tak ada kata masya-Allah, kita suruh dia kata. Misalnya dia puji, oh anak mu ngaji bijak je budak lagi. Padai boleh cuk jadi siapa wiswa. Kita nak ayat dia orang komen, tolong kata masya-Allah tu cara dia. Nah, jangan buat tak gamuk. Misalnya tu saya puji puji ustaz. Ustaz baca Quran ni masya-Allah ni sedap. Saya tak ada kata masya-Allah. Ustaz kena ayat saya kena ayat ke puan. Kalau puan puji saya, puan kata tak masya-Allah. Nampak kata sia marayak, tapi cara sunnah kita kena royak. Soalnya nak selamat kita. Nah, dia ni puji, oh rumah demo comel. Kata tak masya-Allah. Lagi dia tak kata, kita suruh dia kata. Demo tak kata lagi masya-Allah. Kata masya-Allah ataupun barakallahu fik. Boleh dia kata tu kita wasa tenang juga. Lagi dia tak kata, kita nak suruh dia kata. Tu cara dia. Nah, bimbang takut boya kata balah tu, dia puji, dia tak kata barakallahu fik, mikah Nabi cerita ataupun masya-Allah, bimbang takut benda hak kita milik itu akan hancur daripada rumah Hafsah akan jadi berlaku berpanggil terbakar dengan api ke. Kereta pun sport juga. Baru beli mari dulu. Tiba-tiba ada orang puji, oh kereta mu comel. Dalam negara ni kereta mu sutih hak ada hak balah ni, hak cahaya ni, hak jihad ni. Esok hari apa kita? Kita nak ayat dia. Kamu kena kata masya-Allah.
ataupun katalah barakallahu fik. Itu panggil benda hak saya boleh panggil peringatan kepada hak kita semua dan kepada saya sendiri pun saya beri peringatan kepada hak kita pakak-pakak jaga benda hak kali dengan kita, cuma kita tak khabar, kita tak bersera. Kita dah faham kata benda hak berlaku ni kadang-kadang cerak dah salah satunya bala, tetapi salah satu benda hak mudarat, benda hak bahaya hak berlaku atas kita, atas anak-anak bini kita, atas keluarga kita, atas harta kita, kadang-kadang bukan bala, kadang-kadang mari pada sihir ataupun al-ain, masalah mata saat ni. Pakak-pakak kita pakak jaga insya-Allah supaya nabi kita ni selamat di atas dunia ni ya. Di akhirat tu sama telah dah. Tapi di atas dunia ni kita nak selamat juga. Kita tak usah duk dia berlaku panggil sakit demam, gi fubat tara mana tak hilang, tak sembuh, tak usah juga. Maka pakak-pakak jaga supaya kita ni dapat selamat dan keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak bini kita dapat selamat daripada benda-benda yang saya sebut sini, iaitu al-ain, iaitu duang ta. Lebih lagi mata orang yang tengok kepada kita tu mata yang penuh dengan dengki, sifat dengki. Cari saya, kau paling bahaya lagi. Kena jaga. Benda ni Arab jaga benar, orang Arab. Buku ni jaga benar. Buku al-ain ni jaga benar pok dia. Bimbing. Misalnya ada satu ketika tu Arab tu apa ni khadir dia, kerap cahaya dia tu. Belah lek Indonesia, dia ambil gambar dia lah, gambar caunai dia tu hatta pergi kepada Indonesia. Dia bimbang takut gambar ni siapa di Indonesia dia buat benda ke lain, buat benda sihir, buat benda gapo. Dia suruh saya baca cotmai yang dia tulis lagi kepada orang tua dia kata gapo, bahasa Indo, saya bukan nak kerti. Baca gitu-gitu tapi faham nak kata dia kata gapo tu. Tak ada gapo ni kata, dia puji mung, dia kata, dia nak hantar gambar kata ni caunai ni baik dengan aku. Tuan ni baik dengan aku. Babo ni baik dengan aku. Baik sungguh. Dia duk puji demo. Sungguh tak? Sungguh baru rasa luka. Sebab kadang-kadang demo sihir ni ambil gambar kita boleh buat dah. Habis tu setengah daripada sains kita ni, sains saya lah duk ngaji luar negeri juga. Dia mai tam ni saya boleh post juga gambar anak saya apa. Siapa dia tak mari dalam, dia komisi tu ada masa nak boleh post gambar anak-anak tu. Sini bau sera. Tujuan dia nasihat dia mai apa ni tamnik saya tu dia niat baik. Begitu tengok profil dia gambar dia atau Facebook dia tak ada gambar dia. Benda ni benda panggil kalau boleh buat comel. Kalau boleh buat buku post gambar ni kalau kita boleh cuma. Tapi kalau masuk dalam campaign kena post, kita post tak ada masalah. Supaya kita duk post, kita pergi bericak orang yang kena utuk kapai orang itu. Tujuan nak menggalak ke orang-orang lain tu mari bericak tu, panggil masuk dalam benda hak campaign, kita buat tak ada masalah insya-Allah taala. Tapi kalau tak campaign, kita boleh cuma comel benar. Supaya nak jaga keselamatan kita dan anak-anak bini kita, keluarga kita insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.